Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat meneruskan pelajaran kita dalam sebuah kitab yang bernama A'malul Qulub, amalan-amalan hati, di mana kitab ini ada kembar dia, satu lagi nama dia Mufsidatul Qulub, perkara-perkara yang merusakkan hati. Jadi kita ambil yang baik dulu, baru kita cari yang tak baik untuk kita ubati dia, insya-Allah taala. Jadi sambungan kita, yang pertama kita telah bincang tentang al-khauf, tentang takut pada Allah. Yang pertama kita dah bincang tentang ikhlas, tentang ikhlas. Sebab segala perkara yang kita nak mula dalam amalan kita ni mesti dengan ikhlas. Kemudian kita telah berbincang tentang tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Dalam siri ini kita akan masuk perbincangan tentang ar-raja. Tulis dalam bahasa Melayu pun ar-raja dengan maksud harapan, cita-cita, harapan untuk mendapat kasih sayang, keredaan, keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud ar-raja. Dia terjemah di sini dengan nama optimis, maknanya harap. Selepas tamat yang ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, al-khauf. Al-khauf maksudnya takut. Takut pada Allah. Takut pada Allah. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu berkembar. Dia mesti berjalan serentak. Berjalan serentak. Sebab tuan-tuan kena perhati sikitlah dalam buku ni, dalam kitab kita ni, dia panggil kitab yang membincang tentang tazkiyatun nafsi. Masalah nak bersihkan jiwa, biasanya banyak penulis-penulis yang menggunakan istilah tasawuf. Jadi istilah tasawuf tu ada di sini, contohnya dalam kitab kita ni dia bincang tentang di antara maqam dengan hal, al-maqamu wal hal. Maqam ataupun kedudukan. Di situ dalam muqaddimah itu telah dibincangkan tentang maqam, iaitulah suatu benda yang tetap, tetapi hal, keadaan itu berubah. Hal berubah. Maka yang kita nak di dalam sifat kita nak berjalan kepada Allah Azza wa Jalla ini, kita nak supaya kita mendapat maqam ar-raja. Jadi dalam jiwa kita mempunyai sifat yang tetap, iaitulah mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla, maka itu satu sifat. Berbeza dengan keadaan. Keadaan itu berubah. Kita hari ni kalau orang ajak kita jemput pergi rumah ke, tengok keadaan. Maknanya kalau keadaan membenarkan, kita akan pergi. Kalau keadaan tak sesuai, saya tak pergi. Itu dia panggil al-hal. Jadi maka di sini dalam buku ni dia telah buat kepada kita perbandingan. Contohnya warna kuning. Warna kuning yang ada pada emas, zahab ataupun logam yang lain yang warna, dia panggil apa ni, tembaga, kuning dia, warna dia tu tetap dah tu. Itu dia panggil maqam, maknanya warna dia sudah tetap. Ada juga orang berubah warna dia, pucat jadi kuning muka dia sebab penyakit kuning, ataupun kerana takut, terkejut, maka itu tak tetap. Bila sihat, hilang warna. Bila sihat, hilang dia punya warna. Maka bila kita bincang tentang istilah ini, kita mengatakan
keadaan manusia berubah. Keadaan manusia berubah. Sekali dia baik, sekali tak baik. Tetapi di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla, kita macam mana kita nak suruh jiwa kita menjadi jiwa yang murni, yang tetap, sentiasa takut pada Allah Ta'ala, sentiasa ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dibawa kepada kita definisi ar-raja. Tengok dua baris di bawah muka surat 89. Ar-raja, apa dia raja? Iaitulah irtiyahun lintizari ma huwa mahbub indal insan. Ar-raja iaitulah satu perasaan, harapan yang memberi ketenangan dalam jiwa manusia menunggu sesuatu yang dia suka. Jadi itu dia panggil raja. Harapan. Harapan ni kita nak buat satu benda yang kita suka, yang kita nak. Jadi bila kita buat sebab-sebab yang memang sepatutnya kita dapat, maka kita akan menunggu-nunggu bila nak dapat. Bila kita nak dapat. Itu dia tengok. Akan tetapi perasaan ini berdasarkan suatu alasan yang dapat diraih melalui sebab. Tengok. Maknanya raja, kita dah buat sebab, kita dah solat, kita dah puasa, kita dah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi betul tak betul kalau kita mengharapkan keampunan Allah? Betul? Betul, sebab channel dia sudah betul. Satu lagi dia panggil tamanni, angan-angan. Angan-angan, aku ni nak mendapat keampunan Allah, nak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Solat pun tidak, kalau solat pun solat juga, tapi mulut tak lepas, duk laser, kutuk orang, duk maki orang, kata orang tu, kata orang ni. Artinya tidak mempunyai akhlak yang baik. Tapi kita berharap kita nak mendapat keampunan Allah, maka itu dia panggil tamanni, angan-angan. Berbeza di antara angan-angan dengan harapan. Harapan kita dah buat semua mekanisme untuk mendapatkannya dan kita menunggu buah. Angan-angan ataupun cita-cita yang biasa ni, hidup khayal saja ya, fikir nak jadi orang baik ni, saya nak pergi ke syurga, tapi ibadatnya tak ada, akidahnya tidak diperbetulkan, banyak langgar peraturan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil angan-angan. Jadi angan-angan inilah yang kita tak nak. Yang kita nak hari ini para jemaah sekalian, bagaimana kita nak mendapat kasih Allah Ta'ala, mendapat keampunan Allah Ta'ala dengan cara kita mempunyai harapan yang besar. Harapan yang besar. Maka kata di para ulama, tengok di muka surat 91, sikap optimis. Sikap optimis ataupun dia panggil ar-raja itu. Ar-raja min awamilis sabat. Harap, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu adalah merupakan suatu cara, perkara yang asas untuk mendapat sabat, tetap teguh di atas menempuh jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu daripada sebab. Jadi orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, dia mesti ada sikap ini. Yang seandainya dia meninggalkannya walaupun sekejap, nescaya dia akan binasa atau hampir binasa. Kita tak harap lagi pahala, tak mengharap lagi rahmat Allah Ta'ala. Apa kita nak jadi? Kita akan jadi manusia yang kecewa, manusia yang sakit jiwa, manusia yang bermasalah, sebab kita dah putus harapan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab satulah manusia boleh bunuh diri, manusia boleh campak diri dia dalam lembah kebinasaan, sebab dia tak ada lagi harapan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh pun seorang Muslim itu tidak boleh terlepas dari dosa. Manusia ni nak lepas daripada dosa, sukarlah bagi kita kan. Dan tidak dapat yang dia dari dosa yang dia harapkan mendapat keampunan, kekurangan yang dia harapkan mendapat kebaikan, amal soleh yang dia harap dapat diterima, istiqamah yang dia harapkan dapat diraih dan beroleh ketenangannya, dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang dia harapkan dapat sampai kepadanya,
Oleh sebab itulah sikap ar-raja ini merupakan salah satu daripada sebab kuat. Apa maksud? Maksud dia, kita ni tak boleh lari daripada dosa. Berusaha dah kita tak nak buat maksiat, tapi terjebak. Khususnya maksiat batin. Maksiat zahir, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mengaji, yang sudah belajar, yang sudah duduk dalam majlis-majlis ilmu begini, kita tak akan pergi, tak akan terjebak. Tapi maksiat batin memang agak sukar, dengan sifat hasad, sifat riya, sifat takabur. Allahu Akbar. Penyakit ini berat. Hari ini sifat-sifat untuk takabur, untuk riya, untuk nak menunjuk-nunjuk, bangga diri cukup besar. Dengan adanya alat-alat siaran, sebaran yang ada hari ini, kita boleh tunjuk semua yang kita buat. Kita berlakon boleh. Pergi dekat Kaabah, suruh orang ambil gambar, kita duduk berdoa. Tu apa cerita tu? Kenapa nak rusakkan ibadat? Dia ni angkat tangan, selfie, ambil gambar. Tak. Mata tunduk, mata menangis ni. Sudah-sudah kawan ambil gambar, bagi kamera, sengih suka. Di mana? Mana ibadat? Maka ibadat pun kita boleh berlakon. Tapi raja, kita masih lagi meletakkan pengharapan Allah Ta'ala akan ampun. Sebab itu kita tersalah. Bila orang tegur, kita tak akan buat lagi. Lepas pada ni, kalau pergi Mekah pula, nak pergi berlakon lagi depan Kaabah duduk doa, insya-Allah tak buat dah. Tapi kalau kita duduk doa, orang ambil, itu lain. Kita tak suruh pun, tiba-tiba orang candid ambil secara sembunyi, itu berbeza. Tapi kita sendiri pergi berlakon tu kenapa? Maka itu dia panggil ibadat maksiat batin. Memang orang-orang yang baik macam kita ni masih lagi terjebak, masih lagi terlekat dengan dia. Tapi yang lain-lain tu insya-Allah kita berdoa kepada Allah Ta'ala sentiasa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Janganlah kita terjebak dengan maksiat-maksiat yang zahir, tapi yang batin agak sukar. Usaha, jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan sampai peringkat syaitan mari kata tak ada faedah dah. Ibadat yang awak buat semuanya tak jadi apa? Sebab awak tidak ikhlas, awak macam-macam awak, maka ketika itu kita akan tinggalkan ibadat, maka kita akan masuk dalam perangkap yang kedua syaitan. Iaitulah perangkap hilang kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, hilang rajak kita kepada Allah Ta'ala. Ketika itu kita jadi manusia yang kecewa. Maka daripada aku dah habiskan masa duduk ibadat di masjid, sakit belakang, sakit pinggang, baik aku pergi duduk shopping dekat supermarket. Rusak. Ini dipanggil. Maka di antara cara untuk kita mendapat keteguhan beribadat, iaitulah meletakkan pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, iaitulah bapa mereka Nabi Yaqub alaihissalam telah berkata, la tayasu min rauhillah, jangan sekali-kali kamu putus harap rahmat Allah Ta'ala. Yaqub meletakkan harapan yang tinggi bahawa Yusuf masih hidup. Pergi cari, walaupun anak-anak dia telah declare Yusuf mati dalam telaga, telah dimakan oleh serigala. Kenapa Yaqub masih lagi meletak harapan anak dia tak mati? Sebab dia sudah tengok evidence, bila pula serigala menjadi makhluk yang baik, dia boleh makan Yusuf, tapi baju tak cari. Ajaib ke tidak? Ajaib. Kita hari ini kita tengok di hadapan mata kita memang maksiat banyak, tapi masih lagi ruang rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita banyak benda-benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah kabulkan. Jangan kata tak ada harapan pada aku ni. Siapa kata tak ada harapan? Inilah yang dipanggil raja, maknanya kita mengharapkan tetapi jangan berangan-angan. Jangan berangan-angan. Maka dalam kitab kita ni letak awamilu tahqiqir raja, cara-cara untuk merealisasikan sifat ar-raja itu ada 4 perkara. Yang pertama, tengok. Yang pertama, zikru sawabiqi fadlillah. Kita kena sentiasa ingat limpahan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Yang kita nak kecewa kenapa? Sekali Allah Ta'ala tak beri yang kita nak, kecewa? Tak.
Berapa ribu kali Tuhan beri semua yang kita nak. Cuba senaraikan dengan ada kita atas dunia ni. Kita lahir dalam keadaan sempurna, cukup lengkap seorang manusia. Cantik kita. Kemudian Allah Ta'ala beri nikmat, mak ayah kita orang baik. Bukan setakat baik, orang berada pula, senang hidup. Anak orang lain berjalan kaki pergi sekolah, kita tukar kereta, pergi hantar kereta lain, balik kereta lain. Tak syukur. Maka kita kena tengok, kenapa kita nak putus harap? Allah Ta'ala dah beri kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Itu satu. Dan yang kedua, kita kena teringat juga wa'dillah, iaitulah janji Allah Ta'ala yang berupa pahala yang banyak. Tuhan kata man amila min salihan, siapa dia beramal yang soleh, kita akan beri kehidupan yang baik, kita akan beri pengampunan kita. Jadi ingat di situ, ingat Allah Ta'ala sudah berjanji hamba-hamba dia yang beriman, hamba dia yang soleh, yang patuh akan diberi pahala. Jadi jangan kita kata siapa yang tak boleh beri pahala. Karena itulah Allah Ta'ala larang, tegur seorang yang angkuh, sombong. Dia ni kawan dia buat maksiat, dia pergi nasihat, berhenti maksiat tak baik ni. Tak irau. Akhir kali dia bersumpah, dia kata wallahi lan yaghfirallahu lak, demi Allah Tuhan tak akan ampun dosamu. So, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada nabinya, kepada malaikat, beritahu kepada orang ni, Allah Ta'ala dah ampun dosa kawan tu, kamu akan dicampak dalam neraka, sebab dia telah putuskan rahmat Allah Ta'ala yang bukan kuasa dia untuk menentukan. Jadi tak ada siapa boleh mari jumpa kita hari ni, oh awak ni banyak dosa, tak ada can nak pergi syurga. La, kita mengatakan Allah Ta'ala telah berjanji, Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada kita. Jadi banyak mana dosa kita. Kita dah sebut dalam siri yang lepas, ada kalanya orang berdosa lebih baik daripada orang tak berdosa. Dosa lepas lah, jangan baru nak buat lah. Oh, dia kata kalau macam ni baik kita pergi buat maksiat dulu, lepas tu kita sama-sama taubat lah. Itu tak betul. Orang yang tak berdosa, dia confident je, dia aku daripada kecil lagi tak buat maksiat, alhamdulillah. Bercakap pun sedap, saya mana ada buat maksiat, rekod saya bersih contoh. Tapi orang yang buat maksiat, setiap kali dia teringat dosa dia menangis, ya Rabb, keampunanmu ya Allah, dosa aku terlalu banyak. Kalau nak dikira, nak dihitung, kalau dosa itu berbaung, tak ada siapa nak berjiran dengan kita, apalagi nak duduk kat kita. Nah, tapi kita ingat kepada wa'dillah, janji Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada kita, maka kita ingat. Kemudian yang ketiga, antazkura ni'amallahi alaik, kita kena ingat nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita dalam urusan dunia yang begitu banyak, yang begitu panjang. Ingat. Yang keempat, kita kena ingat kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala. Tuhan sebut dalam Quran, inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku ni luas segala sesuatu. Pasal itulah banyak ahli-ahli al-qulub, orang yang nak baiki hati ni, sentiasa dia bercakap, ya Rabbi, walaupun dosaku seluas lautan, sebanyak buih di laut, tetapi keampunanmu lebih daripada segala-galanya. Pasal Allah dah sebut, rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku lebih daripada segala. Bila seorang badui mari, dia buang air dalam masjid. Masjid Nabi simple je, buat dengan pagar gitu, kemudian ada pasir, dia masuk dalam masjid, dia buang air. Habis orang pakat marah, dia nak pukul dia. Nabi kata la tazlimu, biarkan dia sudah proses buang air dia. Sebab kalau halau, bahaya, dia akan lari keluar masjid, satu masjid kotor. Satu. Yang kedua, bila dia berhenti emergency, dia akan bawa jadi sakit. Nabi kata la tazlimu, biarkan. Itu fiqh. Maka bila dia selesai buang air, Nabi suruh basuh, kan daripada Nabi nasihat kepada dia. Jadi ada riwayat mengatakan pak cik ni berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Dia kata, ya Allah, beri rahmat kepada aku dengan Muhammad, jangan beri pada orang lain. Sedap juga dia. Orang pakat marah dia, Nabi je tak marah. Kalau dia doa macam tu logik, beri rahmat aku dengan Muhammad, orang lain tak. Nabi kata apa? Hajartal wasi'a ya Arabi. Pak cik badui, kenapa kamu telah sempitkan rahmat Tuhan yang luas? Doa semua, kenapa kita dua je? Jadi kita kena ingat sa'atu rahmatillah,
luasnya rahmat Allah Ta'ala melalui apa kita nak kenal? Melalui nama-nama Allah yang disebut dengan nama Asma Al-Husna. Jadi nama Allah Ta'ala banyak kan nama Tuhan? Ada 99 dan lebih lagi. Jadi bila kita berdosa, kita ingat Ghaffar, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Tawwab, penerima taubat. Tapi kena ingat, jangan baca satu saja. Kena ingat Allah Ta'ala Al-Jabbar, yang Maha Gagah Perkasa, Al-Muntaqim, yang mengambil tindakan. Barulah kita ingat. Bila nak buat maksiat, ingat ke nama-nama Allah Ta'ala yang gagah perkasa begini, Al-Muntaqim, yang mengambil tindakan. Bila kita berdosa, kita ingat nama Allah Ta'ala yang memberi kepada kita ketenangan bahawa kita masih lagi mempunyai Tuhan yang pengampun, masih lagi mempunyai Tuhan yang Maha penyayang. Maka orang-orang yang pakar jiwa, pakar hati, sentiasa mengetahui bahawa dunia ini adalah ladang ke akhirat. Dunia ini ladang ke akhirat. Maka mesti kita tanam. Ladangnya subur, tapi benihnya betul tak betul? Maka cari benih yang baik. Maka benih yang baik itulah untuk kita suburkan hati kita dengan cara kita menanam ibadat-ibadat, amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak buat benda ni, duk harap saja-saja, tak tanam pokok, tak siram dengan air, tak buang rumput-rumput, tak racun dia punya makhluk-makhluk perosak, maka rusaklah tanaman kita. Itu bandingan yang cukup simple, analogi yang cukup mudah. Jadi hati sama. Hati kita dia panggil mahallun nazar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok pada rupa. Rupa kita ni cantik ke, tua ke, muda ke, tapi Allah Ta'ala nak tengok kepada hati. Jadi hati yang telah digilap, dibersihkan daripada rumput-rumput, makhluk-makhluk perusak. Jadi itu dia kata, rumput yang mengganggu perjalanan hati kita ni, iaitulah segala perbuatan yang tak baik, akhlak yang buruk. Makhluk perusak apa dia? Sifat-sifat yang mazmumah, riya, takabur. Semua ini perbuatan yang boleh menghilangkan pahala kita. Maka apabila dibersih, maka barulah iman kita subur. Jadi kata di para ulama, salah satu daripada apabila iman itu subur, maka hati itu bersih, iman itu subur. Dia ada kaitan dengan dua perkara yang ada di sini. Jadi perjalanan yang kita nak pergi, perjalanan yang baik. Tapi kalau orang ni ambil benih baik, tapi pergi letak atas batu, pergi letak atas tanah-tanah yang tidak subur, kemudian dia pula tak siram, tak jiruh air, apa ni ada, maka kita mengatakan, tapi dia tunggu. Oi, kenapa awak ni? Kenapa happy sangat ni? Saya sedang menunggu berbuahnya pokok yang saya tanam. Kita hati kita tak gila. Kita tak semok hati kita tentang apa akhlak yang ada pada dia. Tiba-tiba kita nak mendapat keampunan Allah Ta'ala, maka ini termasuk dalam kategori tamanni, berangan-angan. Jadi angan-angan inilah yang kita rasa takut hari ini para jemaah sekalian. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, tak mungkin dia berangan-angan. Dia mesti melakukan kerja, mesti melakukan ibadat, mesti melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Barulah harapan dia itu seorang harapan yang sangat betul. Tengok dalam muka surat 94. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut tentang keadaan orang-orang yang beriman ketika nak merawatkan hati dia, iaitulah dengan cara bersihkan jiwa. Kemudian kita tengok, kita dah jelas kepada kita, saya rasa jemaah boleh jelas sifat harapan yang dituntut dalam syariat, iaitulah buat amalan, bersihkan jiwa, barulah kita mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu betul. Baik. Sekarang ni at-tadawi bir raja. Raja, pengharapan ini satu penawar. Tetapi kepada siapa? Siapa yang boleh dijadikan penawar dengan sifat harap ini? Maka kata dalam kitab ini, ar-raja adalah ubat atau penawar yang diperlukan oleh
dua jenis manusia. Dua jenis manusia perlu kepada penawar ini. Penawar raja. Bukan semua orang boleh guna. Yang pertama, rajulun ghalaba alaihi al-yas. Orang yang telah dikuasai oleh rasa putus asa sehingga meninggalkan ibadat, dan dia bertekad bahawa mengerjakan ibadat tidak membawa faedah apa-apa pun. Anda ingat, ini itu yang pertama, orang ni dah kecewa dah. Maknanya tak ada apa dah, syaitan mari kuasai dia. Awak ni macam mana awak nak ibadat, hatimu tak bersih, kamu belum kenal Allah. Dulu anda ada cerita kan, seorang yang telefon saya kata dia tak solat sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia belum kenal diri dia. Ini permainan syaitan belakang ni. Macam mana kita ni patut lagi tak kenal diri, lagi kita banyak ibadat kepada Allah Ta'ala, banyak kita solat, banyak kita kembali kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada hati kita. Dia tak semayang. Jadi orang lagu ni orang kecewa. Golongan yang kedua, orang yang dicengkam oleh rasa takutnya sehingga merugikan dirinya dan juga keluarganya. Takut melampau. Ketakutan yang melanda dirinya telah melampaui batas kewajaran sehingga dia memerlukan kestabilan dan patut dibantu dengan sesuatu yang dapat menimbulkan keseimbangan dalam dirinya, iaitulah dengan menumbuhkan perasaan raja yang merupakan keadaan normal bagi seorang yang beriman. Jadi kita kena tengok. Orang ni ini sudah kecewa sampai peringkat sakit jiwa dia, maka kita pergi jumpa dia, nasihat. Jangan bawa hadis-hadis tentang keampunan Allah Azza wa Jalla. Kamu ingat ke tidak, ada seorang yang pernah bunuh 99 orang. Ingat cerita tu kan? Kita cerita dia, tiba-tiba Allah nak buka hati dia, dia nak bertaubat. Pergi jumpa dengan seorang syekh, seorang ustaz, tanya dia ni, Tuhan terima tak taubat dia? Dia dah kecewa dah, dia nak bertaubat dah, dia maksiat besar. Syekh kata apa? Enggak, 99 orang, kalau bunuh seorang apa payah nak taubat, 99 bunuh. Macam mana nak bertaubat? Jadi dia ni pun tak ada masalah apa-apa. Dia kalau dah nampak tak ada gaya dia nak taubat ni, tak ada harapan dia, awak yang ke 100 pancung, mati 100 orang. Jangan. Kita pun kalau nak fatwa orang macam ni, jangan duduk main-main. Dia kata kalau aku tak ada harapan nak taubat dah, mati pun. Tapi jiwa dia sudah nak bertaubat. Dia pergi cari pula syekh lain yang lebih pandai, yang lebih alim, lebih bijak. Tanya dia, boleh taubat? Oh, syekh kata, siapa yang boleh menghalang awak daripada rahmat Allah Ta'ala? Jadi ini dia panggil raja. Orang yang sudah kecewa, yang sudah terlalu teruk, maka kita beri harapan supaya dia pulih semula. Tengok, kita kena cari orang macam ni. Tapi berbeza. Sebahagian orang memang ada yang terubat bila diajak berbicara tentang perkara yang dapat menumbuhkan sikap raja dalam dirinya. Ada orang masih lagi harapan. Saya ingat saya ni tak ada harapan dah, banyak benda sangat. Jadi kita beri cerita. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah kecewa, sudah letih. Tetapi seorang ulama berkata, tengok dalam kitab kita ni, seorang juru nasihat diharuskan bersikap lemah lembut berbicara kepada pesakit seraya memerhatikan celah-celah kelemahan yang ada dan mengubati setiap penyakit dengan terapi yang sesuai. Kena tengok. Namun demikian, pada masa sekarang, masa kita, masa dia tu berapa ratus tahun dulu, tidak layak lagi menggunakan cara yang lunak dengan berikan terapi pemberian ar-raja itu kepada semua orang, tetapi harus mesti menggunakan ubat ini bila kita tengok orang ni dah tak hirau kepada agama. Yang tadi dia sendiri dah sedar, dah insaf. Cuma dia kecewa dengan dosa dia terlalu banyak ni. Semua benda dosa dia ada. Nak kata riba, dia ada riba, rasuah dia ada rasuah, zina dia ada, semua benda ada. Tapi hati dah nak berubah. Maka ubat yang paling sesuai, beri pengharapan. Kita beri harapan biar dia rasa dia masih lagi ada harapan. Tapi di zaman kita hari ini
Zaman kita hari ni zaman orang yang tak hirau dengan agama, langsung tak ambil peduli. Maka kalau kita beri harapan sangat, lagi tinggi darjat maksiat dia. Oh, tak ada masalah aku kalau tak taubat pun, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Sebab itulah hari ni kita tengok menjadi satu trend masyarakat. Bila ada kawan-kawan kita ni yang dulunya duduk dalam dunia lara, bila dia dah berubah, jadi menonjol, jadi macam lebih daripada ustaz-ustaz, lebih daripada orang-orang yang mengaji agama daripada kecil lagi. Jadi yang menyebabkan kadang-kadang orang kata, sekarang ni tak payah ngaji agama dah, kita pergi jadi selebriti tinggi-tinggi, lepas tu kita tukar channel taubat jadi orang hebat. Jadi ini pun satu kes yang menyebabkan masyarakat tak nak lagi mengaji agama, sebab orang ni telah ditonjol lebih-lebih, yang kita nampak seolah-olah jalan ini lebih baik, lebih dekat kepada mendapat perhatian masyarakat daripada orang-orang yang belajar agama. Itu pun satu kes. Jadi dalam masalah ini kita kena seimbang di dalam menggunakan pendekatan. Orang yang banyak maksiat, dia yang tak irau, yang melampau di dalam maksiat, maka tak sesuai kita bagi harapan kepada dia. Kita kena bagi takhwif, menakutkan dia. Awak ni kalau tak solat bahaya, nanti mati neraka. Jadi kita cuba beri pendekatan. Bila dia dah berubah, kita tukar channel. Dosa-dosa yang lepas, insya-Allah Tuhan maaf, Allah Ta'ala ampunkan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tengok bawah sekali, Ali pernah berkata, dia kata apa? Innamal alim, orang yang alim betul-betul pandai itu, allazi la yuqnitun nas min rahmatillah, orang yang tidak membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi kerja kita duduk hentam, menakutkan dia. Wala yu'amminuhum makrallah, tapi tengok, dia tidak pula membuat mereka merasa aman dari pembalasan Allah. Oi, tengok geng-geng maksiat, tak apa, Tuhan Maha Pengampun, awak jangan bimbang, Tuhan Maha Pengampun lah. Itu dia panggil seorang tabib, seorang doktor yang tak kena tempat. Kita nak ilaj, kita nak ubat orang, tengoklah pesakit macam mana. Alhamdulillah. Itu perbincangan yang seterusnya. Kemudian kita pergi kepada samarat ar-raja, hasil daripada sikap raja mengharapkan keampunan Allah Ta'ala ini. Kita akan dapat hasil di sini sampai dalam kitab kita ni ada kata ada 13. Kita ambil secara ringkas. Yang pertama, bila kita harap pahala, yurisul mujahadah, menumbuhkan sikap bersungguh-sungguh untuk beribadat. Sebab apa? Kita tahu kita ada pahala, kita tahu kita akan dapat rahmat Allah Ta'ala. Contoh yang paling mudah lah, yang paling mudah, bila kita buat satu benda, kita akan dapat kasih sayang, pujian daripada mak kita. Kita akan rajin buat. Tapi bila kita buat benda, tiba-tiba mak ya, lagu ni supaya orang tak mengaji ya buat, agak-agak nak buat lagi, tak nak buat dah, tak dah buat, malah aku. Kita buat letih-letih pagi sampai tengah hari, buat mak cebeh ya mulut tak. Orang panggil tak ada penghargaan. Tapi bila kita tahu amalan yang kita buat ini mendapat pulangan daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan bersungguh untuk buat. Satu. Yang kedua, yurisul muwazabah, perasaan harap ini menjadikan kita ini berterusan untuk lakukan ibadat. Muwazabah maknanya berterusan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita tidak akan rugi sekali-kali, sebab Allah Ta'ala telah berjanji Dia akan beri kepada kita apa yang kita buat. Yang ketiga, yush'irul abd bitalazzuzi bil wal mudawamah, maka yang ketiga, hamba tersebut akan merasa senang dan berasa lazat untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita tahu Allah sebut dalam hadis kursi, lau ataitani biqurabil ardi, memari kepada aku dengan dosa yang penuh dengan bumi, tapi
minta ke ampun Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, aku akan beri. Kalau kamu mari nak minta ampun Allah Ta'ala berjalan, Allah kata aku pergi berlari. Maknanya cepatnya rahmat Allah Ta'ala sampai kepada kita. Jadi kita akan teruskan iqbal, maknanya menghadapkan muka kita beribadat kepada Allah Ta'ala, meminta belah kasihan kepadanya. Yang keempat, menzahirkan sikap berhajatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita rasa kita nak ada harapan, maka kita akan minta. Hari ini tuan-tuan, kalau ada borang permohonan untuk minta kerja, orang yang pergi minta kerja, yang ada harapan ke yang tak ada harapan? Dia ada harapan, dia tulis dah situ CJ paling minima SPM pangkat 3. Kita pangkat 6, kita minta tak minta? Aku ni pangkat 6 0A. Nah, kita tak akan minta dah sebab tak ada harapan. Jadi orang yang masih lagi meletak harapan, itulah yang dia akan buat. Jadi kata dia sini, orang ni bila dia merasa berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita ada kelayakan. Apa kelayakan? Raja. Rahmat Allah Ta'ala itu luas. Yang kelima, Allah Ta'ala suka kepada hamba dia yang meminta. Dalam hadis Nabi bersabda, Nabi kata apa? Man la yas'alillah yaghdab. Siapa tak minta, Allah marah. Berbeza dengan manusia. Manusia ni kalau minta kena marah. Allah tak minta, dia marah. Jadi Allah Ta'ala marah kepada hamba-hamba dia yang tak minta. Alladzina yastakbiruna an ibadati. Tuhan sebut dalam Quran, orang yang sombong tak mau minta dengan aku, ini manusia act, manusia sombong. Tuhan marah. Sayyidina Umar bin Khattab dalam kata-kata yang masyhur, Umar kata, aku tak rasa pelik, tak menjadi suatu agenda besar bagi aku, Tuhan terima tak terima doa aku. Tetapi yang jadi masalah kepada aku, kenapa aku tak berdoa? Itu menjadi masalah pada kita. Kita hari ini salah tanggapan. Kita berdoa 3 kali, sekali di Malaysia, sekali di Masjid Madinah, sekali di Masjid Mekah. Kebetulan pula pergi naik bukit apa ni, dekat Arafah tu, bukit apa? Bukit Rahmah. Nah, 4 kali kat situ, balik-balik tak kabur juga. Marah lalu. Allah, apa Tuhan tak terima doa aku? Allah suruh kita berdoa, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Kalau kita tahu doa tak kabul, tuan-tuan kena ingat, kita boleh pahala doa yang tersebut. Kau boleh tak boleh pahala? Boleh pahala. Artinya ibadat yang kita buat, doa yang kita lakukan, kita tidak akan rugi apa-apa, sebab kita masih lagi mempunyai ruang yang besar, iaitulah doa itu ibadat. Tak ada rasa. Allah suka bila hamba dia minta. Jadi yang keenam, sikap ar-raja tidak ubah bagaikan pemacu seorang hamba yang memberinya semangat dalam perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kita beri semangat nak pergi kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita tahu di hadapan sana ada ganjaran, maka kita berjalan. Yang ketujuh, ar-raja yatru an atabati mahabbatillah. Sikap raja juga menjadikan seorang itu bersimpuh di hadapan pintu kecintaan dan merebahkan diri di hadapannya. Ini bahasa sastra tasawuf. Seolah-olah kita duduk bersimpuh depan pintu Tuhan, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, sebab kita ada harapan Allah Ta'ala akan terima. Yang ke-8, sikap ar-raja akan membangkitkan seorang hamba untuk bersyukur. Sebab apa kita nak syukur? Walaupun banyak dosa kita, walaupun banyak kekurangan yang kita buat, walaupun banyak kelemahan kita, kita masih lagi mempunyai harapan Allah Ta'ala akan maafkan kita. Syukur. Tapi kalau tak ada harapan dah, apa yang kita nak syukur? Yang ke-9, sikap raja ini akan memastikan seorang hamba itu untuk lebih mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kita kenal Allah Ta'ala sifat Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Ra'uf, Al-Halim. Jadi banyak lagi sifat-sifat Allah Ta'ala ini, satu demi satu memberi ketenangan jiwa kepada kita. Sebab nama-nama inilah sebenarnya yang telah memberi harapan kepada kita, sebab itulah sifat Allah. Siapa dia Tuhan? Yang Maha Pengampun. Siapa dia Tuhan? Yang Maha Lemah Lembut. Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Jadi maka lagi tinggi darjat kita, kasih sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab
kita tahu Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang tersebut. Yang ke-10, tengok, apabila hati seorang hamba menggantungkan harapannya kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharap. Kita letak harapan kita kepada Allah Ta'ala, maka Tuhan akan beri apa yang kita nak. Oh, cuma satu je lah, jangan nak nampak seperti barang-barang segera. Jangan kita jadikan Allah Ta'ala ni seperti kita pergi supermarket, Allah duit dapat barang dua supit, dua beg dapat. Ada tempoh yang tertentu Allah Ta'ala nak beri. Yang penting kita kena yakin. Yang ke-11, mengikut kadar sifat raja harapan yang ada ni dan sifat takut kita kepada Allah Ta'ala, di situlah darjat suka kita, gembira kita pada hari akhirat nanti. Sebab apa? Kita dah dapat apa yang kita harap di atas dunia dulu, kita dapat. Yang ke-11, tengok, dia tak tulis nombor, letak yang ke-12 atas sekali itu, demikian pula, itu nombor 12. Yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Ta'ala inginkan agar hambanya menyempurnakan dirinya dengan menempuh berbagai-bagai tingkatan penghambaan diri. Tuhan suruh kita solat, Tuhan suruh kita puasa, Tuhan suruh kita tinggalkan maksiat. Semua ni cabaran ke tak cabaran? Cabaran, memang cabaran. Lagi tinggi darjat kita suka dengan ibadat, lagi tinggi darjat kita benci kepada kemungkaran, maka itulah kadar tingginya darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah pengharapan yang ada dalam jiwa kita. Kemudian yang ke-13, yang terakhir sekali itu, sikap optimis ni. Itu yang ke-13. Yang ke-13, rasa sikap ar-raja yang timbul dari peristiwa ini adalah kerana menunggu dan menanti kemurahan dari Allah dan keampunan Allah, sehingga dalam keadaan seperti ini seorang hamba itu lebih banyak bergantung kepada penciptanya. Jadi bila kita harap, kita pun dah buat ibadat, maka satu lagi sifat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menanti, meletak kepergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dipanggil ada 13 sifat hasil daripada sifat, 13 buah ataupun kesan daripada sifat ar-raja. Kita berpindah pula kepada anwa'ur raja. Ini bab al-muhasabah. Kategori raja itu ada 3 kategori. Yang pertama, sikap ar-raja yang dimiliki oleh seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan kepada kitabnya, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buat benda ni, buat ibadat, mengharapkan apa dia diharap? Mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, orang yang berdosa, dia berdosa. Bila dia berdosa, dia bertaubat. Bila dia bertaubat, apa yang dia harap? Keampunan Allah. Jadi martabat yang paling tinggi mengharapkan pahala. Martabat yang kedua mengharapkan keampunan. Martabat yang ketiga, orang yang berterusan dengan maksiat. Tak henti-henti dia buat maksiat. Pergi larang tak irau. Ajak pergi masjid tak mau. Suruh tutup aurat tak nak. Apa jadi? Tetapi dia mengharapkan rahmat Allah SWT, maka kata di ulama, haza ghurur, ini manusia yang terpedaya dan berangan-angan kosong. Jadi yang kita nak paling tinggi darjat tadi. Orang yang ahli ibadat yang tak buat maksiat, dia mengharapkan pahala. Orang yang ahli maksiat, dia mengharapkan keampunan. Tapi jangan jadi manusia yang ketiga, manusia yang berangan-angan kosong, nak rahmat Allah Ta'ala, nak keampunan Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini kita panggil manusia yang tidak betul, manusia yang hanya berangan-angan kosong, maka dia sangat bahaya.
Jadi dua perkara ini, tengok, seorang mukmin apabila menempuh jalan Allah, mana kita nak berjalan kepada Allah Ta'ala, dia pasti memperhatikan dua hal. Kita kena tengok dua perkara. Yang pertama, dia memperhatikan kelemahan dirinya. Kita tengok kepada kelemahan diri kita. Kita tengok kepada keaifan diri kita. Dan afat, musibah yang bakal menimpa amalannya, seperti ujub. Tulis apa dia ujub tu? Rasa heran diri. Comel tu, aku dah paling kuat. Tengok-tengok, saya paling kuat di dalam kampung ni ibadat ni. Riak, buat ibadat nak tunjuk pada orang, itu mana riak. Dan terpedaya oleh amalan yang menyebabkan tumbuh dalam dirinya perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia duduk main. Dia tengok pada diri. Tengok amalan pula, Allah sikitnya, ya Allah. Malu nak jumpa Allah Ta'ala. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Tuhan tunjuk nikmat segala benda yang dia beri, tiba-tiba kita bawa amalan yang begitu sedikit, macam mana? Jadi ini dia panggil orang yang tengok kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tengok pada dirinya sendiri, maka dia tengok. Maka daripada sifat ini dia akan pindah diri dia kepada keluasan rahmat Allah Ta'ala dan limpah kurnia Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala buka kepada taubat. Maka dalam keadaan yang pertama, membangkitkan rasa takut. Dalam keadaan yang kedua, kita tengok kepada keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla dan kita mengharapkan. Maka ini dua keadaan, kata di para ulama ni, ulama kata apa? Apabila kedua sayapnya seimbang, tengok kepada kekurangan amalan, kita rasa takut. Tengok kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala, kita rasa mengharapkan. Jadi seolah-olah burung dua sayap, takut, harap, berjalan serentak. Jadi apabila salah satunya berjalan serentak, seimbang, maka selamat. Sebaliknya apabila salah satunya tidak seimbang, maka terbangnya akan tidak stabil, terlebih lagi jika kedua-duanya tidak stabil. Sangat takut, tak ada harapan, maka orang ini kecewa. Sangat mengharap tapi tak takut, orang ini akan jadi manusia celaka, sebab dia tak akan berhenti daripada maksiat. Seorang sahabat, seorang ulama nama dia Ahmad bin Asim. Orang tanya dia, Syekh Ahmad, apakah tanda seorang itu sudah mempunyai sikap ar-raja, optimis dalam diri dia? Maka dia jawab apa? Apabila hamba itu mendapat kebajikan, maka ia terdorong untuk bersyukur seraya berharap agar beroleh kesempurnaan iman. Jadi bila kita dapat kebajikan, kita syukur, kita minta nikmat kita bertambah, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu dia panggil tanda orang itu sudah mendapat nikmat. Jadi berbezalah pandangan ulama tentang manakah lebih besar di antara dua harapan. Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, pahala, ataupun mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Kan kita ada dua kategori tadi. Satu kategori orang yang buat ibadat mengharapkan pahala, orang yang buat dosa mengharapkan keampunan. Mana lebih tinggi darjat? Jadi kata di para ulama, ada ulama mengatakan orang yang mengharapkan Raja Al-Muhsin lebih tinggi, sebab dia dah buat benda baik, dia mengharapkan pahala. Maka ada yang mengatakan harapan orang yang berdosa itu lebih tinggi, sebab walaupun dia berdosa, dia telah taubat, dia telah mengaku kesalahan, dia telah bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, minta keadaan. Maka kata di syekh kita ni, kata walhasil, akan tetapi pada kesimpulannya dua-dua tu mempunyai kedudukan masing-masing. Takkan orang tak berdosa kita nak suruh buat dosa, nak suruh jadi orang yang tinggi darjat dia, lepas bila dosa dia bertaubatlah. Orang yang dah berdosa, kita nak kata awak jangan buat dosa, dah buat, macam mana nak buat?
Jadi dua-dua je tak boleh. Maka yang terakhir di sini yang kita tengok, asbabu quwwatir raja. Tengok muka surat 110. Bagaimana perenggan terakhir, bagaimana kita nak tulis kat tepi itu, iaitulah sebab-sebab nak menguatkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jawab dia sini, kekuatan sikap raja itu berasaskan kekuatan mengenal Allah Ta'ala. Ini yang kita simpul di sini. Maknanya kuatnya seorang itu, sifat dia mengharap Allah Ta'ala, iaitulah apabila dia kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Melalui nama-nama dia. Asma itu makna nama Allah, dan sifat-sifatnya, bahawa rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Jadi kita tak situ. Orang yang kenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, maka orang ni dikira orang yang kuat, mendapat kekuatan untuk meletakkan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tengok yang terakhir perbincangan kita. Kita tengok muka surat 104, darajatul raja. Peringkat-peringkat daripada sifat ar-raja ni. Ada berapa peringkat di sini? Yang pertama, tingkat yang pertama iaitulah raja, harapan yang mendorong seorang hamba untuk berusaha keras dalam ibadatnya, bahkan dapat menumbuhkan kenikmatan beribadat betapapun berat ataupun sulitnya ibadat tersebut. Jadi bila kita dapat memiliki sifat harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang boleh membangkitkan, menguatkan kita beribadat, maka itulah darajat yang tinggi, darajat yang pertama di dalam ini. Kata seorang ulama, ataupun contoh di bawah ini, demikianlah halnya dengan orang yang benar dalam kecintaan terhadap Tuhannya, maka saat berusaha meraih redanya akan terasa ringanlah baginya. Dibuat contoh di sini, solat subuh berjamaah. Payah ke senang? Musim hujan pula. Allahu Akbar. Nak bangun. Tapi kita lawan. Kita semangat, kita pergi. Wuduk di saat cuaca sejuk. Penderitaan dalam berjihad. Orang jihad fisabilillah, pergi perang. Penderitaan dalam menunaikan ibadat haji dan umrah. Allah, ibadat haji nampak yang senang tuan-tuan. Susah. Berjalan jauh. Kadang-kadang kita dapat rumah yang tak selesa. Rumah. Macam selesa. Lih rusak lah. Tandah macam-macam benda. Jadi pergi juga sebab apa? Mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tengok ni contoh muka surat 105 tu atas. Kata di seorang ulama, nama dia Sabit Al-Bunani. Tulis nama dia, Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Aku telah melakukan qiyamul lail selama 20 tahun. Kabatu maknanya aku sungguh-sungguh bangun, walaupun tak mau bangun, bangun juga. 20 tahun melakukan qiyamul lail. Thumma tana'amtu bihi 20 sanah. Kemudian lepas 20 tahun aku merasa nikmat dengannya. 20 tahun pula. Mula-mula kita bangun kat letih, ya Allah Tuhan Maha Kaya, bersungguh bangun juga sebab nak dapat ni. Kata Sabit rahimahullah ta'ala, lepas 20 tahun barulah aku rasa nikmatnya qiyamul lail. Mula-mula tu letih. Kalau apa ni, penat, boleh 3 rakaat 5 rakaat tu berasa Allah hebat dah kita tu kan. Allahu Akbar. Tengok, apabila pergantungan sifat mengharapkan pahala Allah Ta'ala itu banyak, maka watak pun akan berbeza. Kita tahu hak sedekah, sumbangan kita begini boleh pahala, ringan je tangan nak keluar sebab pahala duk menunggu. Daripada aku duk tinggal harta, aku tak tahu siapa yang dapat lepas ni, siapa yang ahli pusaka yang dapat, dia orang akan buat apa dengan harta aku, baik aku bagi masuk dalam tabung, kira akaun kita telah berjalan menunggu kita masuk dalam kubur. Jadi lagi tinggi sifat harap, maka lagi murah kita dengan harta yang ada pada kita. Itulah dia, itu tingkat yang pertama. Tingkat yang kedua, orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dengan meninggalkan kebiasaan semula jadi. Biasa kita ni suka benda-benda rehat, tapi hari ni kita dah lawan.
Nak tahu ilmu kena pergi mengaji. Hari lain orang cuti sibuk dengan berjalan sana sini, kita hari cuti ni menghabiskan masa duduk mengaji. Pagi sampai tengah hari sakit belakang-belakang. Ini itu dah ubah sifat. Dulu suka makan, pagi nasi lemak, tengah hari hak lain, 5-6 kali sehari. Hari ini sudah berubah kepada puasa. Ubah sistem. Dia panggil sistem. Maka insya-Allah harapan mereka ini akan beralih kepada himmah yang kuat. Sebab apa? Dia sudah tahu depan dia pahala sedang menunggu. Nabi bersebut, siapa dia puasa sunat 1 hari fi sabilillah, Allah Ta'ala jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. Kenapa kita tak nak berubah? Saya tak boleh gastrik. Ubahlah dulu. Lepas tu kita tengok gastrik mari ke tak mari. Biasa kalau puasa tak kacau gastrik. Saya heran macam mana gastrik tahu kita puasa. Tapi kalau tak puasa, tak makan pagi pukul 10 pukul 11 menggigil dah. Hari puasa tak ada pula. Allahu Akbar. Gastrik bersporting. Sebab kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, raja ashabul qulub. Raja orang-orang yang memiliki hati yang nurani, yang untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka orang ni sangat-sangat tinggi darjat dia. Sebagaimana akhir surah Al-Kahfi yang selalu kita baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang mengharapkan jumpa dengan Tuhannya, makalah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia menyakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Tak. Orang yang harap nak jumpa Tuhan, kita tadi nak pahala. Kemudian yang paling tinggi daripada darjat orang ahli syurga itu, iaitulah darjat tengok bertemu Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, nikmat bertemu Allah Ta'ala mengatasi segala nikmat yang ada atas dunia, yang ada dalam syurga. Nikmat redha Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tengok dalam YouTube satu tajuk kuliah saya, tajuk dia tadabbur kepada ayat At-Taubah. Redha Allah Ta'ala mengatasi segala nikmat. Jadi kita tadabbur ayat ini. Redha Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi tinggi darjat. Kita tengok macam mana contoh-contoh yang ada di sini. Seorang sahabat nama dia Umair ibn al-Humam. Tengok dalam kitab kita ni 106. Umair ibn al-Humam al-Ansari radhiyallahu anhu, bila dia dengar Nabi kita bersabda, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ardh, bangun pergi mengambil syurga kepada syurga yang seluas langit dengan bumi. Maka waktu tu waktu perang, Umair sedang pegang beberapa biji tamar di tangan dia. Dia kata, la in ishtu hatta akula hadhihi tumairat innaha la hayatun tawilah. Kalau aku berhenti nak habiskan tamar dalam tangan aku ni, suatu kehidupan yang panjang, maka dia terus masuk dalam peperangan. Ketika itu dia mati syahid. Allahu Akbar. Jadi orang ni sudah nampak bagaimana perasaan kita. Jadi ar-raja dan zunub, mengharap dengan dosa itu memang satu benda yang akan duduk di sini. Jadi dalam kitab kita ni terlalu panjang, muslimin dan juga para muslimat. Kita lihat perkara yang ke-6, muka surat 109, iaitulah berbagai-bagai jenis sikap ar-raja yang ditinjau daripada pelakunya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita ambil sepintas lalu. Ayat yang pertama dalam Quran, tengok surah Al-Baqarah ayat 218. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa hajaru walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah. Tengok, hijrah ni tinggal negeri, tinggal kampung halaman, tinggal harta benda, dan berjihad ni nak pergi mati. Kenapa dia pergi? Yarjuna rahmatallah, kerana mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini. Maka kita mengatakan orang yang mengerjakan amal ibadat kerana apa? Semata-mata rahmat Allah, mengharap rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, pengampunan segala dosa. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dalam ayat Quran ini, Tuhan tak ampun orang yang melakukan syirik, tapi Allah Ta'ala mengampunkan dosa lain daripada itu. Dalam ayat surah Az-Zumar 53,
qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, wahai hamba-hambaku, nih ayat yang Az-Zumar ni, yang melampaui batas, mana orang yang berdosa, kamu jangan sekali-kali la taqnatu, jangan putus rahmat, harap daripada rahmat Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Jadi ayat yang kedua, Allah Ta'ala janji nak ampun dosa. Yang ketiga, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Tengok ayat Quran surah Al-An'am, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala akan beri kasih sayang kepada hamba dia. Yang ke tuan-tuan boleh bacalah dalam kitab ini. Yang keempat, sifat rajak terhadap urusan duniawi. Yang keempat, urusan duniawi. Jadi Nabi Yaqub masih lagi mengarahkan anak-anak dia supaya pergi cari Yusuf. Itu dia panggil dalam urusan duniawi. Kita pun sama juga dalam urusan duniawi, kita boleh mengharapkan apa-apa yang sepatut kita harap. Yang kelima, janganlah putus asa. Jadi Allah Ta'ala kata, mu jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Yang keenam, harapan daripada sunnah Nabi. 5 tadi daripada Al-Quran, yang keenam ini kita ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam hadis yang disebut, ya ibn Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tengok, wahai anak Adam, sesungguhnya selama sekalian masih tetap berdoa dan mengharap kepadaku, nescaya aku akan berikan keampunanku padamu. Aku tak peduli banyak mana kesalahan kamu. Wahai anak Adam, meskipun dosa-dosamu sangat banyak sehingga menyentuh langit, dosa kita sampai ke langit, kemudian kamu minta ampun padaku, nescaya aku akan berikan keampunan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada harapan kita kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, Allah Ta'ala menerima taubatnya sebagaimana dalam hadis, ana inda zanni abdi, aku mengikut sangkaan hambaku. Kemudian yang ke-8, habis dah. Yang ke-8, yang ke-7, banyak lagi lah hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan daripada Allah Azza wa Jalla yang beri kepada kita. Maka yang tengok kita tamatkan perbincangan kita dengan hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya akan memberi keampunan bagi orang yang mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh itu soalan-soalan tentang sikap optimis, itu kita boleh baca sendiri insya-Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita yang sangat ringkas ini dalam masa yang sekejap, saya rasa kita tak payah baca secara wording satu-satu, payah. Jadi kita hurai, kan? Ini lebih memberi kepahaman insya-Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak tengok pula, ambil rakaman kita ni, tengok pula secara orang panggil satu ayat demi ayat yang ada dalam kitab kita ni insya-Allah Ta'ala. Kita akan pergi kepada sifat yang keempat, iaitulah al-khauf, sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam jalsah kita yang akan datang insya-Allah, saya rasa sempat lagi sebelum Ramadan tu kita ada satu lagi jalsah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.